Okay, so sekarang ni cikgu akan tunjuk macam mana nak lukis poligon guna perisian, guna komputer. Okay, sebenarnya kita boleh lukis poligon ni ataupun bentuk-bentuk ni guna perisian yang terdapat dalam komputer ataupun guna phone pun boleh. Okay, so sekarang ni cikgu hanya guna phone nak tunjuk macam mana nak lukis poligon guna perisian. Kita guna sekarang ni, kita nak cari perisian GeoGebra. Okay, ni dah ada yang cikgu dah search. Tekan dekat GeoGebra, kemudian tekan kat sini, kemudian tekan start calculator. Okay, dah keluar macam ni. Boleh tekan dekat ni, tekan dekat simbol ada segitiga dengan bulatan. Tekan kat situ. Lepas tu keluar basic tool semua ni, tekan dekat point. Tekan point dan buat 2 titik dekat atas ni, buat 2 titik mana-mana saja. Contohlah saya buat dekat sini satu dengan sini satu. Okey, 2 titik. Kemudian kita scroll ke bawah, tekan more, scroll lagi dekat polygon ni, tekan dekat regular polygon. Tekan regular polygon dan tekan dekat A, tekan dekat B. Okey, so dia keluar vertex ni. Maksudnya bucu, berapa bucu. So kita nak lukis apa? Contoh kita nak lukis pentagon. Pentagon bucu dia ada 5. So kita buat 5. Kita buat 5 bucu kat sini. Kita okey. So dah siap. Dah jadi sebuah pentagon. Okay, so kita try lagi buat bentuk lain, bentuk poligon lain. So kita boleh back dekat atas ni, tanda macam anak panah ni boleh back. Okay, so step yang sama. Okay, tekan tadi, tekan point 2. So scroll, ambil more, scroll lagi, tekan dekat regular polygon. Tekan, masukkan 8. Okey. Okey, so dah jadi oktagon. Semua sisi sama dan semua sudut pun sama. Okey, macam itulah cara nak lukis poligon ni guna perisian. Okey, ni kita nak tengok macam mana nak lukis poligon. Poligon, kita kena ingat balik bahawa poligon ni dia ada poligon sekata dengan poligon tak sekata. Okey, poligon sekata ni dia kena setiap sisi tu adalah sama. Semua sisi sama panjang dan semua sudut sama juga. So, salah satu contoh untuk poligon sekata ialah segitiga sama sisi. So, macam mana nak lukis segitiga sama sisi ni? Kita tengok kat sini. Ni boleh refer buku teks. Dia ada bagi sisi. Panjang sisi 5 cm. Jadi macam mana kita nak lukis? First kali, kita buat satu tempering garis tempering dekat mana-manalah, dekat satu helai kertas. Buat ukur 5 cm. Okey, ukur 5 cm. Contoh kita letakkan A dengan B. So, kemudian kita guna untuk buat segitiga sama sisi ni, kita guna jangka lukis. Kita letak kat sini, kita ukur betul-betul 5 cm juga. Okey, nampak tak? 5 cm. Kemudian kita letak dekat A ni. Kita buat satu lengkuk dan buat dekat penjuru B pula. Okey, macam tu. Dah dapat satu persilangan, kita sambung titik A ni tadi kepada persilangan kat sini dan sambung titik B dengan persilangan tadi.
Okay, so kita dah ada A, B dan kat sini kita labelkan C. Sorry, kat sini lari bajet sikit, tapi kaedah dia sama. Buat, dapatkan persilangan dan sambung. Okay, kat sini adalah 5 cm. Kalau sama sisi, masuknya kat sini pun 5 cm, kat sini pun 5 cm. Okay, dah siap untuk segitiga sama sisi. Okay, seterusnya adalah kita nak lukis segi 4 sama. Okay, kat sini dia ada nyatakan sisi 4 cm. Okay, yang cikgu tulis sisi berapa cm kat sebelah ni adalah refer kepada buku teks. Refer pada buku teks. Dekat buku teks ada nyatakan. Dan kemudian kita buat macam tadi juga, buat satu garis tembereng, iaitu guna sisi ini 4 cm. So ukur 4 cm. Okay, letak A, letak B. Kat sini dah ukur dah 4 cm. So kemudian buat satu garis serenjang dekat point A tadi, dan buat satu garis serenjang dekat point B. Okay, macam tu. Kemudian ambil jangka lukis tadi, letak kat sini, kita ukur 4 cm juga. Ni cara senang nak ukur, kita letak je balik kat sini 4 cm. Okay, so dah 4 cm. Nampak tak? 4 cm. Kita letak dekat point A tadi, kita buat lengkuk sikit. Bagi dia ada persilangan dengan garisan serenjang tadi. Okay, buat B pula. Buat macam tu juga. Buat satu lengkuk biar ada persilangan. Okay, so kita label lah kat sini A, kat sini B, kita label kat sini C, kat sini D. Okay, kemudian kita sambung persilangan tadi kat sini. Persilangan sambung. Okay, so dah dapat segi 4 sama. Okay, so kat sini sisi dia adalah 4 cm. Kita kena ingat segi 4 sama maksudnya sama. Setiap sisi ada sama. Okay, semua ni adalah 4 cm. Okay, macam tu je. Okay, yang terakhir adalah kita nak tengok macam mana nak lukis heksagon. Heksagon yang kita tahu ada 6 sisi yang sama panjang dan 6 sudut yang sama. Okay, jadi dekat buku teks tu dia nyatakan kita kena lukis satu heksagon yang sisi yang diberi adalah 3.5 cm. So macam mana nak lukis heksagon ni? First kali kita buat satu, kita lukis start dengan jari sebuah bulatan. Okay, so tadi cikgu dah buat 3.5 cm. 3.5 cm. Dan ni adalah merupakan jari sebuah bulatan. Kalau jari sebuah bulatan, maksudnya kat sini adalah center bagi bulatan tersebut. So selepas kita dah buat satu jari, kita guna jangka lukis tadi. Kita buat letak dekat center ni dan ukur 3.5 cm juga dan buatkan satu bulatan. Okey. Buatkan satu bulatan. Okey, dah. Siap satu bulatan. Okey, satu bulatan dengan jari 3.5 cm. So, kita dah dapat. Kita label dulu. Contoh kita label kat sini sebagai A. Okay, so tadi kat sini kita dah ukur 3.5 cm kan? 3.5 cm. So, kita guna yang sama juga. Kita buat satu lengkuk bulatan dengan jari 3.5 cm juga. Dan kita letak bahagian part yang tajam ni dekat bucu A ni. Dan kita pun buat lengkuk macam ni. Dapatkan satu persilangan. Okey. Kemudian kita sambung lagi buat satu lagi. Dan buat sampailah habis. Buat lagi.
sampailah 6 persilangan. 1, 2, 3, 4. Okey. So, dah nampak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 persilangan. So, kita label dulu A, B, C, D, E, F. Contoh. Kemudian, kita dah dapat satu persilangan, 6 persilangan. So, kita just sambungkan saja. Contoh A, kita sambungkan ke B. Okey, sambung lagi B ke C. Sambung lagi C ke D. Sambung sampai habis. D ke E. E ke F. Dan akhir adalah F ke E. So, dah siap sebuah heksagon yang sisinya adalah 3.5 cm. So, kat sini pun, kat sini kita akan dapat 3.5 cm, 3.5 cm, 3.5 cm, 3.5 cm, 3.5 cm. Sama. Semua sisi adalah sama. Okey, so macam inilah cara nak lukis poligon. Okey, so alang-alang kita dah belajar kat sini, so kita nak tengok, kita nak sentuh sikit macam mana nak kira sudut pedalaman ni. Yang kita tahu adalah poligon sekata mempunyai sudut yang sama. Maksudnya kat sini kita assume sebagai theta. Kita label sebagai theta dulu. Theta ni mewakili satu sudut. Okey, maksudnya sudut kat sini akan sama je sudut dengan sudut kat sini, sama juga kat sini, sama juga kat sini. Samalah untuk semua sudut yang ada. So macam mana kita nak kira sudut ni? Kita kena guna formula theta sama dengan n tolak 2 darab 180 bahagi n. So, kita kena ingat, pelajar kena ingat n ni adalah mewakili bilangan sisi poligon tu. Okey, contoh kat sini heksagon. Heksagon kita tahu sisi ada 6. So, n tu adalah n sama dengan 6. So, kat sini kita gantikan n ni dengan 6. 6 tolak 2 darab 180 bagi 6. So, theta sama dengan, kita pun kira lah kalkulator. Kira. 6 tolak 2 darab 180 bagi 6. Okey, dapat 120. So, theta adalah 120 darjah. So, kat sini maksudnya kat sini 120 darjah. Kat sini pun sama 120. Dan semua sudut adalah sama. 120 darjah. Okey, so ingat cara nak kira sudut dia. Theta sama dengan n tolak 2 darab 180 bagi 6. N mewakili bilangan sisi untuk poligon tersebut. Contoh kalau kita nak kira untuk heksagon. Heksagon kita kena ingat heksagon ada 6 sisi. So, n ni kita gantikan dengan 6. So, 6 tolak 2 darab 180 bagi 6. So, kita selesaikan dalam bracket ni dulu. 6 tolak 2, 4. 4 darab 180 dan bahagilah dengan 6. Dapatlah 120 darjah. Okey, kita dah dapat setiap sudut tadi 120 darjah. 120 darjah. So, macam mana kita nak semak balik? Betul ke tak 120 ni? Kita ukur sudut tadi guna protractor. Macam mana nak guna protractor? Kita contohlah, kita ambil satu sudut dekat E ni. Satu sudut dekat E ni kita panjangkan garisan tadi. Jadikan dia satu garis lurus. Dan letak protractor tadi. Center protractor tadi dekat betul-betul dekat sudut E tadi. Dan letak bagi dia betul-betul sama. Dan tengok daripada sini ke sini berapa? 120 darjah. Cuba tengok ni.
Maksudnya 120 darjah. Cuba kita tengok, kita panjangkan lagi yang ni. Okay, cuba kita tengok balik. Kita nampak tak? 60. Tapi kita baca daripada sini kan. Kita baca daripada sini. Maksudnya kita tengok yang sebelah dalam ni. Sebelah dalam ni 120. Maksudnya dah betul lah kita dapat 120 darjah. Tengok sini. Garis lurus. Kita tengok macam mana kita nak baca sudut. Kat sini barulah theta. So, tu cara nak ukur sudut guna protractor. Nanti pelajar boleh buat latihan dekat buku teks. Macam mana nak ukur sudut guna protractor.